Terima kasih Puan Lina Saad. Baik, kita mulakan kelas kita dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita berpeluang lagi menyambung kelas asas i'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, dan hari ini kita akan menyambung pengajian kita pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita bincang sampai kepada perkataan as-sufaha, amanas sufaha di sini, yang mana pada minggu lepas kita bincang banyak juga, kita dapat bincang daripada sudut pola ayat, daripada sudut verb, dan juga pelaku. Jadi daripada itu kita dapat nampaklah bahawa sebenarnya fungsi ataupun elemen bahasa tu memberikan pengaruh pada baris hujung, pada bentuk kata, pada terjemahan terutamanya. Baik, saya bacakan dahulu. Yang warna kuning ni merupakan kalimah akhir kita bincang pada sesi 20 minggu lepas. Minggu ni sesi 21, kita akan sambung daripada ala sampai seterusnya. Baik, yang pada minggu lepas kita lalukan sebentar terjemahan. Kita cuba cek sama-sama terjemahan harfiahnya. Baik, wa maksudnya dan, idza maksudnya apa? Apabila ataupun tatkala, isim zaraf. Kemudian qila, ni qila satu perkataan yang agak berbeza dengan perkataan yang biasa kita jumpa sebab melibatkan pasif dan ada di, dikatakan. Yang biasa kita jumpa tu qala, berkata, lahum, kepada mereka ataupun untuk mereka. Kita dah boleh beza, kenapa guna la, kenapa tak guna li, kita ni dah sesi 20, jadi mungkin ada kawan-kawan kita dalam kalangan tuan-tuan, mungkin ada ibu ayah yang baru join. Cuba lihat dari awal sesi rakaman kita, follow satu persatu, nanti baru kita dapat kumpul lah. Kalau masuk begitu, yang baru belajar masuk terus macam tu mungkin agak kurang dapat nampak, tapi kalau ikut dari awal insya-Allah, boleh lihat dalam YouTube, ada rakaman kita, rakaman kelas asas i'rab. Baik, kemudian aminu, perkataan yang kita bincang iaitu memberi makna beriman, memberi makna berimanlah, satu bentuk amar, satu bentuk kata perintah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ni. Hum di sini merujuk kepada sebenarnya merujuk kepada orang-orang kafir yang munafik berdasarkan tafsir. Berimanlah kama amanan nas, kama amanan nas. Maaf, minggu lepas kita bincang sampai an-nas, saya terlepas tadi. Yang minggu lepas sampai an-nas. Okey, yang as-sufaha ni hari ni yang kita perlu bincang, kita ulang-ulang sikitlah. Baik,
kama amanan nas, ya, Tuhan berfirman, ya, kepada orang kafir yang munafik, iaitu berimanlah, ya, aminu kama amanan nas, ya, sebagaimana telah beriman oleh sekalian manusia, iaitu adalah golongan yang beriman. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang kufur supaya beriman, iman dengan keimanan yang penuh, dengan keimanan yang ikhlas, bukannya ada bercampur sifat munafik, sifat nifaq, ya, iaitu berimanlah seperti mana amanan nasu, ya, orang ramai, ataupun an-nasu di sini bermaksud golongan yang beriman, beriman dengan bentuk yang begitu, beriman dengan uh, iman, ataupun beriman dengan cara orang beriman dengan agamanya. Maksudnya beriman dengan keimanan yang hakiki. Baik. Dan kita ada sempat bincang pada minggu lepas, ya, illah ataupun sebab kenapa dibaca an-nasu, kan, dalam surah An-Nas, an-nasi, jadi kita boleh beza. Baik. Hari ini lebih kepada kita sekali lagi kita lalukan sampai hujung. Mungkin hari ini boleh habislah sampai ayat 13. Ada waktu nanti kita cuba lajakkan mana yang perlu. Baik. Tolong bantu terjemahan, ya, dan kalau ada nota, rujuk nota. Qalu, ya, qalu kita dapat apa? Ada 3 ataupun 4 poin yang jelas pada qalu, ya. Baca perkataan, lihat pattern, ya. Qalu, kalau kita lihat di sini sekali imbas, ya, qalu pergi lalu sampai ayat 14, ada tak lebih kurang macam qalu ni, ya, kita akan nampak, iaitulah laqu, lagi apa, amanu, qalu, ya, okey, khalau yang saya letak warna hijau ni, qalu. Takkan kita tak nampak lagi pattern, kita tak nampak lagi acuan kata, ya. Maksudnya apa yang sama antara green punya words yang kita highlight green tu? Ada tambahan hujung waw alif. Bila kata ada tambahan hujung waw alif, amanu, laqu, khalau, qalu, ya, tambahan hujung melibatkan apa? Kata apa? Madhi, ya, past tense telah berlaku, ya, ada telah, dan kita belajar fi'il madhi ada satu kata ganti nama dalam wajib. Dhamir apa dalam qalu, laku yang semua warna hijau madhi ni? Ada dhamir apa? Dhamir hum, ya. Maksudnya apa makna hum? Mereka, ya. Yang asas jangan tinggal, ya. Yang asas jangan kita biarkan, kena sentiasa check, sentiasa semak. Baik. Maksudnya di sini kalau ditanyakannya qalu ni dalam kamus boleh jumpa ke? Okey, mungkin ada kamus boleh check. Saya boleh garanti tuan-tuan takkan jumpa perkataan-perkataan warna hijau ni. Sebab kita set kata akar dalam kamus macam mana? Ya? Kata akarnya adalah yang apabila telah digugurkan huruf tambahan. Macam mana nak faham tambahan? Semua warna hijau ni mana huruf tambahan dia yang di hujung? Tentulah waw alif, ya. Contoh pada kita punya rujukan ataupun pada kita punya nota, saya tunjukkan sekejap, ya. Di sinilah, okey, dia masuk area sini, seperti yang kita dah biasa bincang, ya, masuk area sini. Semua yang warna hijau tadi tu masuk sini, semua ni, ya, maksudnya ada hum dan tambahan hujung indikator kepada form fi'il madhi, ya. Baik, itu jelas. Kemudian maknanya qalu ni, ambil dahulu qalu, akarnya apa? Buang tambahan hujung confirm, tinggallah apa? Qaf, alif, lam. Ini yang boleh jumpa dalam kamus. Ada kamus
dah boleh lalu. Cuba. Ya, cari pada kamus tu, pada qaf, berhenti pada qaf, lihat atas. Page kamus tu, atas dia ada tulis qaf alif, qaf ba, qaf ta. Buka kamus, selak pada qaf. Atas tengok. Qaf alif, qaf ba, dia alfabet. Alif bata punya punya tartib. Tartibul kalimah. Maksudnya susunan word dalam kamus tu. Ya, mesti qala ni awal lah sebab qaf alif awal. Awal page kamus yang kumpul word yang start dengan qaf. Mesti jumpa. Apa makna? Berkata. Ya. Ini apa kata akarnya? Kata akar kita faham macam mana? Pattern, kosong, tak ada apa-apa tambah. Ujung kena baris apa? Atas. Dan ini kena baris apa? Atas. Ya, minggu lepas ada bincang qila. Tapi ini qila yang kita kata pasif, ini qala yang normal. Dia masuk area ni. Bila kita kata buang-buang huruf, buang-buang tambah hujung waw alif, sebab waw alif ni tambahan, dapat area ni. Ini yang kita bulat ni adalah pattern untuk kata bagi kata akar punya pattern. Ya, baik. Jadi kita pun tahu bahawa qalu ini qala asalnya. Baik. Jadi apa maksud qalu tadi? Dalamnya ada hum. Hum itu merujuk kepada siapa? Ya, sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala kata ya, kepada orang-orang kafir, ya, melalui Rasul, ya, aminu kama amanan nas, ya, berimanlah kamu wahai orang kafir seperti mana ataupun sebagaimana telah beriman oleh golongan-golongan yang beriman dengan keimanan yang benar. Jadi qalu ni sudah pastilah kita katakan hum dalam qalu itu merujuk kepada orang-orang kafir lah, maksudnya mereka pula berkata. Berkata di sini kita boleh faham maknanya menjawab lah. Ya, qalu ni memang terjemahan basicnya berkata, tapi depends. Kadang-kadang boleh bertanya, qalu ya, menjawab, berfirman, bersabda, mengatakan, ikut konteks. Ini qalu ni menjawab. Sebab dah ada amar, ada perintah pada rangkaian kata sebelum. Aminu. Ya, menjawab. Baik. Qalu, mereka orang kafir menjawab. Anu'minu. Ya, ya. Anu'minu. Ini satu bentuk ayat, ya, yang kita akan nampak betapa buruknya sikap ataupun penampilan ataupun sikap orang-orang kafir, ya, memperolok-olok, ya, tidak beriman, ya, memperolok-olok, menghina golongan-golongan yang beriman, ya. Baik, anu'minu, ya, anu'minu di sini perkataan yang kita pernah jumpa juga, ya. Anu'minu ni berapa kalimah? Cuba cek. Anu'minu tu sebenarnya dua lah, ya. Satu a di awal tu, ya, a ni sama makna dengan hal, ya. A sama makna dengan hal. Dua-dua maksudnya adakah, ya, adakah more kepada isim yang kerap, isim istifham untuk bertanya. Ya, kalau yang ada nota, lihat pada page, lihat pada muka surat yang ada awalnya, iaitu tajuk ataupun pada kelas kata istifham, ya, ada ada a, ya, ada a di sini, ya, ya, ada a, ya, saya bulatkan ni lah, ya, ya, baik. Okey. Jadi anu'minu ni bukan satu, ya, dia dua. Yang kedua tu nu'minu. Kita pernah maklumkan bahawa untuk belajar bahasa ni sebenarnya kita perlu nampak perkataan tu mungkin ada yang hampir dengan cakap Melayu. Maksudnya perkataan tu ada word yang kita dah pernah dengar dalam Malay kan, macam nu'min.
Nu'min ni kalau Melayu mukmin lah, akan maksudnya beriman, ya, mempercayai, ya. Ini orang kafir menjawab, ya. Adakah, ya, nu'minu ni? Baik. Nu'minu ni cuba tentukan kelas kata, dia isim ke, fi'il ke, macam mana? Cuba rujuk pada rujukan, ya, pada buku ataupun nota sebelum kita. Pernah bincang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni kita dengar lebih kurang dengan perkataan na'budu. Ya, nu'minu ni apa kelas kata? Bila ada anita awalnya, alif, nun, ya, ta, maka lebih kepada apa perkataannya? Lebih kepada mudhari', ya, present ataupun future tense, mudhari'. Semak mana nota yang kita dah pernah dapat tu. Sebab awalnya ada huruf anita, alif, nun, ya, ta, tambah lagi hujungnya dhammah. Ini kan pattern. Maksudnya perkataan Arab bila guna bentuk begini, ya, bila ada perkataan yang begini ataupun bentuk begini, maka akan berkaitan fi'il mudhari', ya, akan melibatkan fi'il mudhari'. Ada melibatkan dhamir tertentulah yang perlu kita maklum. Baik. Jadi kalau kita lihat, ya, pada perkataan nu'minu ni, kalau patternnya begini, yang perlu untuk kita tahu pattern sebegini akan ada dhamir apa? Akan ada dhamir dalamnya kata ganti nama nahnu. Ya, contoh yang inilah. Ya, contoh yang ini saya tunjuk ini. Ya, pegang je. Maksudnya kalau jumpa yang macam ni punya pattern, ya, kita dah tahu dah. Memang ada nahnu, ya, dan kita kata bentuknya itu more kepada mudhari', ya, sedang atau akan berlaku, sebab mudhari' biasa awal ada anita, alif, nun, ya, ta, hujung dhammah. Baik. Jadi makna nu'minu ni, ya, kita tak mau bincang akal lah sebab nak gerak lagi kata. Baik. Sekadar untuk maklumannya, nu'minu ni kalau kita lihat sebelum daripada itulah maksudnya apa makna penuh, ya, terjemahan penuh untuk nu'minu akan terjemahkan kepada kami, yakni orang-orang kafir, ya, beriman. Ya, mereka menjawab, ya, qalu, mereka menjawab, ya, mereka menjawab anu'minu, ya, adakah, ya, adakah kami orang-orang kafir beriman, ya, ya, okey, ataupun adakah kami akan beriman, begitulah. Akan sebab kita tahu kalau perkataan anu'minu ni yang mudhari', kebiasaannya mudhari' ada sedang ataupun akan pada setiap terjemahan word yang mudhari'. Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi selepas ni ada kama. Ya, kama ni kita ada bincang minggu lepas, ya, kama dia dua sebenarnya. Kan ka dengan ma. Cuba dalam belajar ni kita kena cuba, ya, tuan-tuan cuba cari jawapan, teka-teka maksud, tentukan dia punya nama. Kalau kurang dapat, repeat pada nota dan cuba rujuk nota-nota sebelum. Kita pernah bincang. Kan macam ka ni, apa maksud ka? Ya? Ka bermaksud seperti, ya, ataupun demikian. Yang ma ni mau kepada mausul. Ya, dia ada teknik sebenarnya nak kenal ma. Macam minggu lepas kita ada bincang, cuma ma ni secara basicnya ada banyak. Ada waktu nanti kalau ada keperluan kita boleh ketengahkan bagaimana cara untuk mengenal ataupun membezakan ma yang sesuai pada ayat. Sebab ma basicnya ada 4, ya. Ada ma yang apa yang lah, ya. Ada ma yang ma ismuka, kan macam ada melibatkan nama tanya, ya. Ada 4 begitu kalau kita lihat pada nota. Ya, setiap ma tu sebenarnya ada
ada nama dia, ada fungsi dia. Ada waktu nanti kita boleh bincang mausul apa yang macam mana, yang apa jua macam mana, yang tidak, kadang-kadang nafi macam mana, ada. Ya, sebab dalam bahasa Arab yang paling banyak digunakan setakat apa yang kita nampak, ada 4 lah paling kerap. Ya, tapi yang ini macam minggu lepas, ya, lebih kepada yang kita katakan mausul lah, ya, mausul berkait lebih kepada apa yang, ya, tapi tak, sebenarnya kama ni kita boleh terjemah satu je, maksudnya tak perlulah seperti apa yang terjemah saja kah, kama sebagaimana kan biasa, ya, kita doa, kalau doa memohon keampunan kan kepada kedua ibu bapa, ya, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama sebagaimana, ya, ataupun seperti mana, ya. Baik, mungkinlah saya tak berapa pastikan, mungkin ada yang terfikir, ni kalau kita lihat pada nota, pada kita punya rujukan yang kita nampak ni, ini jar kan, ini jar kak, yang ka ni melibatkan jar, ya, maksudnya mestilah ada pengaruh jar macam tu kan, ya, ka ada pengaruh jar. Nah, sebab jar maksudnya apa? Jar bermaksud baris bawah. Apa fungsinya? Membaris bawahkan ataupun memajrurkan hujung isim, akan hujung isim. Ya, tetapi yang ni macam tak nampak pula kan dia punya baris bawah tu. Biasa kalau ka haraf jar, mestilah ada jar tu akan memberikan pengaruh kepada perkataan lepasnya perlu baris bawah. Tapi ni tak nampak pun baris bawah dia. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Sebab yang ini saya tunjukkannya yang kata tadi ada 4, ya. Ada yang nafi, tidak, 1. Ada yang apa yang mausul untuk connect, apa yang, 2. Ada yang ketiga untuk ask, untuk tanya, istifham, apa, ya. Dan yang keempat sebenarnya pada page atas, cuma saya tak berapa pasti ada kita include tak dalam page, jazam 2. Ya, ini. Ya. Semua ni, ya, nya, ya, semua ni, ya, yang kita katakan ini, ya, adalah sebenarnya nya adalah dia tetap dengan baris yang sebegitu. Maksudnya meskipun ada ka, ya, pengaruh jar membaris bawahkan semua tu, tetapi tak applicable pada Sebab kenapa? Ni dia ada ciri kebal hujung. Pernah dengar ke ma'a, ya? Ma'u, ma'i, takkan pernah ada. Ya, apa pun tetap ya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, ya, itu dalam surah Al-Qari'ah tu apa, ya. Kita tak pernah dengar ma'u, ma'a, ma'i. So kenapa jadi begitu? Sebab ini termasuk dalam partikel-partikel yang ada sifat ujung tak berubah. Apa istilah Arabnya yang kita sebut? Yang perkataan word ujung tak berubah. Dia Dia tak boleh ma'u, ma'a, ada haraf jar ke, apa ke, dia tetap. Apa nama dia? Mabni. Ya, mabni. Baik. Itu sebab tak berubah. Ya, itu jelas. Baik. Saya nak kita cuba repeat, ya. Biar bincang tu 2-3 kalimah, tapi ibu-ibu ayah-ayah boleh nampak flow kalimah tu berulang. Sampai nampak ni tak bincang pun saya dah boleh teka-teka ni. Akan macam amanah. Kalau kita tanya amanah ni, apa kelas kata dia kan? Ataupun kita kata apakah jenis word kan? Dia perhati je ujung ni. Sebab minggu lepas ada bincang, kan? Sebab minggu lepas ada amanah. Kan amanah. Ya? Baik. Yang ini as-sufaha, as-sufaha'u. Ya, begitu. Baik. Jadi ya, ini terjemahan. Maka amanah ni apa kelas kata?
Lihat hujung. Hujungnya apa? Kita cuba sama-sama ni malam ni. Amanah. Hujung apa? Baris atas. Maksudnya apa kesimpulan dia? Amanah. Patternnya kosong yang merupakan kata akar ya, kata akar. Tapi kan yang alif yang ada ombak ni, ini saya ambil daripada web. Ini bukan ada niat nak tukar kata Quran ke tak. Tuan-tuannya dalam mushaf dia tulis macam ni. Tapi kalau ada cuba tanya guru tajwid ya, sebenarnya ini berdasarkan penulisan ya. Yang alif mat ni, alif ombak ni, dia sama dengan hamzah alif. Pada mushaf dia tulis hamzah alif kan, kalau kita lihat pada mushaf ya, ayat yang ke berapa ni tadi kan, pada mushaf rasanya dia hamzah alif ya, dia bentuk begitulah. Cuma jangan kita kata apa, maksudnya sama je lah, cuma ini Quran saya tulislah bentuk macam ni ya, hamzah alif. Tapi hamzah alif ni kalau Arab dia tulis yang kata biasa, dia akan tulis hamzah alif ni pun boleh dengan alif yang ada gelombang ni, ada ombak ni. Sama, tapi ini Quran saya perbetulkan, mohon maaf pada tuan-tuan ya, saya tulis macam ni lah hamzah alif ya, biar kita mudahkan ikut apa yang ada pada Quran lah. Memang itu yang tulisannya macam tu kan kita ikut. Baik. Cuma jangan lupalah bila amanah ni hujung baris atas tu maksudnya apa? Ada 3-4 set jawapan dah yang kita include terus. Kan? Apa jawapannya? Kelas kata apa ni? Fi'il apa? Kalau hujung baris atas. Madhi, dia punya bentuk tu kosong ke ataupun ada tambah macam qalu dan yang seumpamanya? Pattern dia kosong. Ya, sebab hujung baris atas je nampak macam tu. Qala contohnya, amana, pattern kosong, tak ada apa-apa tambah pada kalimah, itu dia asal original. Hujung baris atas, madhi, madhi. Dalam ada apa? Amanah, itu penting. Dalam ada apa? Amanah. Dalam amanah tu ada dhamir pronouns apa? Huwa. Ya, kalau tak nampak, cepat-cepat buka kita punya rujukan. Tapi saya tahu yang dengar kelas kita ya, tuan-tuan yang mengikuti ada juga yang ada asas. Jadi anggap sebagai latihan kita lah, latihan pengukuhan kita untuk kita boleh mengulang secara konsisten. Baik. Jadi kalau kita lihat ya pada perkataan ataupun pada seterusnya kalimah as-sufaha. Word as-sufaha. Ya, ini ada alif lam. Ya, saya nak tanyalah, hujung ni boleh tak kita baca as-sufahaun? Contoh, ini bukan nak tukar ke apa, contoh. Boleh tak isim ni yang ada alif lam ni? Tak boleh kan, kaedah word, isim, either one saja. Ada alif lam hujung, tak boleh tanwinkan as-sufahaun. Ya? Tak ada alif lam, hujung kena tanwin lah. Kan yang biasa kita bincang. Ini ada alif lam, hujung tak boleh tanwin. Tapi kenapa dhammah? Ya? Kenapa dhammah kat sini? Ada bincang dah minggu lepas. Kalau faham amanan nasu, ada ikut siri kita pada minggu lepas, insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah boleh nampak ya. Kenapa dibaca as-sufaha'u ini dengan dhammah? Itu i'rab ya. Kelas tafsir, kelas yang lain mungkin ada bincang tapi umum. Kelas bahasa ada lebih in-depth lah. Okey. Kenapa as-sufaha'u? As-sufaha'u ini kalau kita search pada pada kamus ya, yang ini kamus Al-Ma'ani ni ya, saya tuliskanlah satu contohnya. Word sufaha tu kan, nak cari perkataan alif lam tak perlu tambah. Alif lam tu kalau English tu like macam the kan, al-qalamu, the pen, al-madrasah, the school, ya, dia ma'rifah, kata nama khas, alif lam. So kita remove je lah, kita hazaf. Bila kita cari, dia akan menunjukkan kepada jamak taksir. Apa makna jamak taksir? Nampak di sini ya. Okey. Ni ya, jamak. Saya cerita ni sebab kita nampak ya, sufaha.
Sufaha, jamak taksir. Apa makna jamak? Ya, maksudnya plural. Ya, banyak. Ya, plural ataupun banyak. Baik. Kemudian yang perlu untuk kita tahu, ya, maksudnya sufaha ini banyak, ya, jamak taksir plural daripada safi, ya, safi. Safi ni maksudnya seorang yang dungu, seorang yang bodoh. Sufaha ni orang-orang yang bodoh ataupun golongan yang bodoh. Nampak ya, ini ucapan orang kafir Allah rakamkan respon mereka. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan mereka supaya beriman sebagaimana orang beriman mereka orang beriman tu beriman cara begitu, Allah minta, Allah arahkan orang kafir ikut dengan kaedah begitu. Jawab apa? Minu, ya. Adakah kami akan beriman, ya? Kama, ya. Ini dah lari dah kanya kan kejap, ya. Ke belakang pula. Ni. Ya, minu, ya, adakah kami akan beriman, ya? Kama, sebagaimana, ya, amanah, ya, telah beriman as-sufaha'u, ya. Orang-orang yang bodoh begitu, ya. Orang-orang bodoh ni sebenarnya ini ucapan orang kafir, ya, yang mana kita katakannya mendakwa, ya, mendakwa bahawa orang-orang beriman yang betul keimanannya yang hakiki, jadi orang kafir tu mereka mendakwa yang golongan beriman tu sebagai golongan yang dungu, begitu, ya. Jadi kita fahamlah daripada situ maksudnya as-sufaha ni daripada ucapan orang kafir, mereka mengatakan golongan beriman yang sebenar tu sebagai as-sufaha. Tapi nanti kita akan nampak Allah ada jelaskannya, ala innahum humus sufaha. Ya, sebab ucapan orang kafir itu sampai kalimah as-sufaha ni saja. Sebenarnya yang ala innahum humus sufaha tu adalah penerangan ataupun penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana tadi kita kata, ya, qalu kan, ada tadi qalu, ya, qalu ya, minu kama amanas sufaha, ya. Ni ada qalu, ya, qalu yang ini tadi kita dah bincang, kita dah kongsikan tadi. Okay. Alright. Okay. Baik. Jadi kita tahulah maksudnya jawapan mereka itu daripada minu sampai ataupun respon mereka itu daripada minu sampai as-sufaha. Baik. Soalan kita masih lagi belum kita cari huraian dia. Dah terfikir ke kenapa as-sufaha ini dhammah? Jangan lupa kita ada share kan. Amanah ni satu maksudnya apa? Cakap Melayu beriman, ya, beriman. Jadi kita nak tahulah kan siapa yang beriman ni. Begitulah, ya. Tapi as-sufaha ni, ya, as-sufaha ni ini tuduhan daripada orang-orang kafir. Sebenarnya as-sufaha ni golongan beriman pula. Tapi orang kafir menggelarkan golongan mukmin sebagai golongan yang dungu, as-sufaha. Jadi ini yang kita kata tadi. Tuan-tuan, sikap kedegilan, sikap buruknya sikap orang-orang kafir, ya, menuduh ataupun memperolok-olok keimanan golongan yang beriman. Mereka pula jawabkan minu kama amanas sufaha. Ya. Jadi sebelum kita bincang makna sedikit, kenapa as-sufaha'u ini dhammah? Satu je jawapan dia, tak ada yang lain. Jangan lupa, ya. Jangan lupa apa? Okey, yang ini amanah. Ya, amanah ni, ya, patternnya af'ala, ya, ataupun bentuk wazan kalimah tu af'ala, beriman, fi'il madhi kata akal hujung baris atas,
Bila fi'il kita perlu cari apa? Setiap kata kerja Arabik mesti ada apa? Pelaku. Ya, tapi macam tadi saya kata as-sufaha ni jamak, ya, plural, golongan yang dungu kita boleh faham itu tuduhan, tapi kita fahamlah maksudnya itu orang beriman sebenarnya yang orang kafir maksudkan tu. Baik. Baik. Jadi kita katakannya fa'ilnya adalah siapa yang dikatakannya di sini amanah. Maksudnya siapa yang orang kafir kata beriman tu, ya. Siapa yang orang kafir sebutkan beriman. Baik, itu melibatkan fa'il, maksudnya siapa yang berimanlah. Baik. Ini melibatkan fa'il pelaku, cek pada kita punya rumus, ya. Kita tunjuk pada rumus kita, ya, ada beberapa jugalah yang perlu kita semak ataupun perlu kita bincang sebenarnya. Rumus ni saya buat reka ringkas, tapi adalah beberapa yang perlu kita tambah-tambah sebenarnya. Nanti saya kalau ada update kita akan maklumkan pada tuan-tuan. Macam tadi kan kita kata ma, ada dah saya berikannya tips nak kenal ma tu. Ni cara dia. Jumpa nanti tak ada masalah lah. Yang tadi punya ma simple je. Kan kama tu itu tak ada apa-apa sangat. Itu lebih kepada mausul je. Ya, baik. Baik. Okey. Tadi kita nak cari fi'il, rasanya semua dah dapat agak kan. Memang dua je cara dia. Ni. Rumus nombor 12, ya. Muka surat 16 nombor 12 ini, ya. Baik. Iaitu kita katakan sama ada A ataupun B lah. Ya, maksudnya saya terangkannya dia sama ada bentuk fa'ilnya, sebab fa'il ni fungsi perkataan, pelaku. Macam belajar. Siapa yang belajar? Tuan-tuan fa'il dia. Fa'il ni apa hukum? Sebab kalau perkataan Arab setiap kata tu wajib ada fungsi. Bila fungsi wajib ada hukum. Dia macam dalam daripada aspek agama kan, setiap tu ada hukum dia. Jadi kita kata kalau word Arabic pun begitu, setiap kalimah tu ada hukum dia. Kebal ke kan, ataupun ya apa yang ada kan. Kita ingat bahawa fa'il ni hukumnya adalah marfu', ya. Fa'il perkataan yang berperanan sebagai, ya, perkataan yang berperanan sebagai fa'il, sebagai pelaku, ya. Kebiasaannya ataupun perkataan yang berperanan sebagai fa'il, hukumnya adalah marfu'. Nampak ada marfu' pada kalimah tersebut. Ya, marfu' maksudnya apa? Marfu' bermaksud dhammah. Ya, maksudnya kita akan kata kalau kalimah itu, ya, kalau word itu kalimah itu berperanan sebagai fa'il, berperanan sebagai pelaku, maka bentuknya akan ada marfu', ada dhammah di hujung lah, ya, ada dhammah di hujung. Baik. Selepas kita faham, ya, ataupun selepas kita jelas fa'il ni memang pelaku dan hukum dia bentuknya ada marfu', dhammah di hujung secara basic dia, tapi bila kita refer pada rumus, ya, dia ada tunjuklah kan sebenarnya dia ada dua bentuk, sama ada fa'ilnya bentuk nampak menonjol dalam ayat, satu perkataan isim iaitu hujungnya dhammah, ya, ataupun kadang-kadang, ya, fa'il ataupun pelaku boleh dalam bentuk dhamir yang ada dalam fi'il tu terus. Kan kita faham fi'il Arabik ni dalamnya ada dhamir. Kan kata kerja Arab dalamnya ada dhamir. Dhamir tu boleh berfungsi. Dhamir dalam tu boleh jadi sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya untuk verb itu. Baik.
selepas kita tahu ataupun kita jelas penerangan yang sebegitu, sebenarnya cara sama ada bentuk isim yang marfu' ke, ya, kata nama hujungnya dhammah ke, bentuk fa'il, ataupun dhamir yang dhamir tersembunyi mustatir dalam, sebenarnya bergantung kepada apa? Bergantung kepada dhamir, ya, bergantung kepada dhamir yang ada di dalam fi'il tu. Maksudnya nak tahu fi'il ni sekarang amanah, nak tahu siapa pelakunya yang beriman, itu sebenarnya bergantung kepada status, apa bentuk dhamir yang ada di dalam fi'il tersebut. Kalau dhamir tu dia single kan, macam huwa dia seorang lelaki, hiya dia seorang perempuan, barulah, ya, dikatakan, ya, bila dhamirnya huwa atau hiya, maka fa'ilnya biasanya bentuk apa? Bentuk memang ada nampak menonjol dah nanti, ya, perkataan tu isim, hujungnya marfu. Maksudnya nak faham fa'il bergantung status dhamir kata ganti nama dalam fi'il. Kalau fi'il tu ada huwa, ada hiya, fa'ilnya nanti nampaklah dia menonjol bentuk isim fa'il dalam form kata nama yang ujung dhammah, kan. Kalau fi'ilnya dia bukan huwa, dia bukannya hiya, selain daripada itu, ya, maka kalau fi'ilnya selain daripada huwa atau hiya di dalamnya, itu lebih kepada cara yang lain lah, cara yang kedua ni, kan. Baik. Sekarang ni kita lihat yang amanah ni, ya, word amanah. Kalimah amanah ini kalau kita perhatikannya, dia ada dhamir apa tadi kita belajar? Amanah ada dhamir huwa, ya. Maka bila huwa, kita kata apa tadi? Fa'ilnya tentu bentuk apa? Isim yang marfu', ya, kata nama yang hujungnya dhammah, ya, kata nama yang hujungnya dhammah. Jadi ada tak berdekatan amanah tu kata nama yang hujungnya dhammah? Yang hujungnya dhammah kita akan nampak tentulah perkataan as-sufaha'u. Jadi di situ yang kita boleh faham, oh, itu rasional dia. Kenapa kalimah as-sufaha' ni hujungnya dhammah? Rupanya ada kena mengena dengan amanah. Beriman tu, siapa yang beriman? As-sufaha'u, iaitu golongan yang orang kafir dakwa dungu tu, iaitu golongan yang beriman. Tapi mereka sebut as-sufaha' lah, begitu. Baik. Jadi kita tahu bahawa as-sufaha'u ini adalah dhammah di hujung kerana fungsi i'rabnya apa? Kerana kalimah as-sufaha'u, golongan yang dungu, yang orang kafir dakwa itu isyarat kepada golongan beriman, sebenarnya as-sufaha'u itu golongan beriman, dia datang dengan kalimah dhammah di hujung, ya, kerana fungsinya sebagai as-sufaha'u ini fungsinya sebagai fa'il, ya, pelaku bagi kata kerja yang kata akar amanah, beriman. Siapa yang beriman? As-sufaha'u, ya, golongan yang dikatakan oleh orang kafir itu dungu, iaitu golongan beriman. Baik. Jadi itu satu tuduhanlah yang kita tahu. Baik. Jadi boleh tahu, ya, kenapa as-sufaha'u bukan as-sufaha'i. Itu yang tadi kita kata, ya. Cara nak faham as-sufaha'u ini sama dengan cara kita faham an-nasu pada minggu lepas. Kita bincangkan amanan nasu, ya, amanas sufaha'u. Itu yang saya kata. Makin banyak kita ulang, kita makin nampak bentuknya lebih kurang. Ini fi'il. Ustaz kata mesti fi'il ni. Amanah-amanah kita perlu cari fa'il. Fa'il, fungsi perkataan Quran tu, fungsi kalimah-kalimah Quran tu boleh jadi fa'il, boleh jadi pelaku. Lepas tu fa'il hukumnya adalah marfu'. Fa'il hukumnya marfu'.
Maka itu sebablah kalimah as-sufaha'u ya, kalimah an-nasu itu ya lebih ataupun cenderung kepada marfu'. Kerana pelaku untuk kata kerja amanah yang berada sebelumnya. Jadi bila kita belajar bahasa kita lebih nampak value ataupun sebab kenapa pemilihan baris tertentu di hujung. Belajar i'rab ni tekannya pada hujung as-sufaha'u ya. Golongan-golongan yang dungu begitu ya. Kadang-kadang as-sufaha umumnya as-sufaha'i. Kalau mungkin as-sufaha'i tu sebelumnya ada haraf jar ke kan ya. Dia kena baris bawah. Jadi kalau ditanya apa beza as-sufaha'u dhammah hujung, as-sufaha, as-sufaha'i, bezanya daripada sudut fungsi kata itulah pada ayat. Semua maksud sama, golongan yang dungu kan, tapi pada ayat, contoh mungkin ayat pertama golongan dungunya awal ayat, yang kedua tu ayat yang kedua golongan dungunya tu tengah ayat, yang ayat ketiga tu golongan dungunya perkataan as-sufaha tu contohnya di hujung. Mungkin daripada sudut bahasa Melayu kita nampak tiga-tiga tu samakan, contoh tiga ayat ada word golongan dungu macam tu. Tapi susunan perkataan tu beza. Ayat pertama kat awal, ayat kedua contoh kat tengah sikit, ayat ketiga di hujung. Jadi macam itulah kita katakan bagaimana orang Arab nampak as-sufaha'u, as-sufaha'a, as-sufaha'i. Kalau bahasa Melayu tu posisi kata tu dah beza. Awal ayat ada tengah ayat, ada hujung, mestilah dia berbeza tu ada berikan fungsi yang berbeza pada ayat. Macam itulah kalau kita nak padankan dengan Arab, i'rab as-sufaha'u, as-sufaha'a, as-sufaha'i, makna semua sama, tuan-tuan. Golongan-golongan yang dungu contoh. Tapi apa i'rab, fungsi kata tu pada ayat. Jadi itu yang membezakan baris dan membezakan baris hujung terutamanya dan sudah tentu memberi pengaruh pada terjemahan. Baik. Kemudiannya ala innahum humus sufa. Ini ada lagi satu cerita lah ya. Ala ni kita pernah bincang sebelum ni iaitu pada ayat yang sebelum saya tunjukkan iaitu pada ayat yang kita kata sebelum ni kita pernah jumpa ya ayat ke-12 ya, yang mana di awalnya ada Allah ya, ada word Allah. Baik. Bila kita lihat ya ada word Allah ni dalam ayat 12, maknanya kita jumpa kali kedua lah, ayat 13 pun ada. Allah ni kira satulah, mudahnya terjemahannya ingatlah begitu. Ya, dia ada nama haraf dia. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut sebelum ni kita ada berikan dia punya istilah ya ataupun nama dia tu iaitu lebih kepada kalau kita lihat pada ayat 13 ya. Ayat 13 ala ni dikatakan sebagai haraf istiftah ya. Istiftah ni lebih kurang macam makna iftitah. Kan kita berdoa ataupun kalau kita memulakan ibadah solat kita mula dengan di awal ada doa iftitah kan. Nah, itu sebab namanya iftitah ya, doa pembukaan. Istiftah ya, yang mana dikatakan ala ni haraf partikel istiftah. Macam istiftah ni permulaan kepada sesuatu ayat macam tu. Ya? Baik. Sebab kita kena faham ya, kita kena faham bahawa ala innahum humus sufaha ni ayat yang lain. Kan tadi kita kata sampai as-sufaha'u di sini ini adalah jawapan bagi orang kafir. Orang kafir menjawab anu minu kama amanas sufaha ataupun mereka berkata pun bolehlah ya. Adakah kami akan beriman
sebagaimana berimannya ataupun telah berimannya golongan-golongan yang dungu tersebut. Maksudnya mereka, bila Allah kata hai orang kafir beriman sebagaimana an-nasu, golongan beriman itu beriman, lepas tu mereka pun rad ataupun mereka pun respon. Orang kafir ni respon. Allah cerita. Mereka kata, adakah kami beriman, perlu beriman ataupun akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu itu, as-sufaha itu beriman. Jadi mereka di situ ada unsur as-sukhriyah, ada unsur memperolok-olok, menyindir golongan-golongan beriman, yang mana kita faham tadi, yang kita tekankan. Jadi ala ni tadakan sahajalah namanya haraf istiftah. Kemudian lagi satu yang perlu untuk kita faham adalah sebenarnya di sini ada penggunaan innahum humus sufaha. As-sufaha'u ni, kalau kita lihat humus sufaha'u ni, humus sufaha pada ayat ni dia dhammah juga. Dia dhammah juga. Kita perlu bincang nantilah sedikit. Sebab kenapa? Nampak tadi ada as-sufaha'u, kan warna biru tu dah bincang. Dia dhammah kerana pelaku untuk verb beriman. Golongan dungu yang orang kafir dakwa orang beriman tu dungu. Lepas tu ada repeat lagi, dah dia punya hum pun repeat, as-sufaha pun repeat. Jadi apa point kan kita nak bincang? Kan apa kepentingan kita nak bincang? Ini kita nak terangkan. Nampak memang sama dua-dua maksudnya golongan yang dungu. Tetapi daripada sudut i'rab ada sedikit perbezaan. Sebab kenapa? Kerana dikatakannya bahawa yang humus sufaha ni, humus sufaha dikira sebagai dua kalimah tu, pendek itu, gabungan antara humu dengan sufaha dah dikira sebagai satu ayat ataupun satu ayat Arab sebut jumlah. Kenapa? Ini ulama mengatakan bahawa humus sufaha ni dah dikira ayat yang mufidah, ayat yang boleh berdiri sendiri ataupun ayat yang sempurna. Humus sufaha'u ni. Jadi itu sebab saya bracketkan. Maksudnya bila kita buat ayat, contohnya kan kita tulis ayat humu as-sufaha. Humu as-sufaha. Itu sudah kita katakan sebagai satu ayat. Satu ayat yang lengkap lah ataupun ayat yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya cukup elemen di dalamnya. Jangan lupa kita pernah share sebelum ni. Kita pernah maklum. Alif lam di sini, apa dia punya kesan pada terjemahan? Kenapa sebut ada alif lam kan? Apa kaitan dengan humu? Ada makna tersirat. Ada fungsi tambahan ataupun kesan pada makna, iaitu pada ayat humus sufaha tu bukan terjemahannya itu saja, ada makna di sebalik penggunaan alif lam di awal as-sufaha yang datang lepas humu tu. Kita akan tunjuk. Baik. Innahum ni, innahum berapa kalimah? Kita cuba tuan-tuan sama-sama. Innahum, tentulah kita katakan bahawa innahum itu adalah dua kan, inna dengan hum. Kalau ditanya, apa bezanya? Apa beza? Ni soalan-soalan orang kata ulang-ulang lah ataupun sekadar nak minta pendapatkan. Kita belajar. Inna anna ni taukid. Ma makna taukid? Untuk stres, untuk menekankan makna. Semua ni digunakan partikel tu, haraf, kalau pendek-pendek ni haraf partikel, guna untuk menegaskan makna pada ayat yang tertentu. Jadi soalannya itu adalah kenapa ataupun apa beza inna dengan anna kan? Nampak dua-dua macam
sama, dua-dua taukid, penegasan, apa terjemahannya, sesungguhnya. Apa beza? Tolong buat tandakan. Inna biasa di mana? Ya, inna di di awal-awal ayat, begitu ya. Inna a'tainakal kautsar, inna. Innal insana lafi khusr, inna anzalna. Tetapi kalau anna, ya, anna di tengah-tengah ataupun di hujung ayat. Inna awal, ya, awal ayat. Adapun anna di tengah-tengah ataupun di hujung. Kan kalau yang mungkin nampak, ya, tadi kata inna awal ayat, anna tengah dengan hujung ayat, ini dia pun perhatilah, ini anna ni, ini inna, tapi macam dah masuk tengah-tengah ayat 13. Itu kalau kita lihat skop besar. Kan tadi kita ada share pada tuan-tuan kan, ya, ayat sampai as-sufaha. Maknanya daripada Allah ni lebih kuranglah maksudnya daripada Allah, araf istiftah. Ingatlah tu sampai akhir, la ya'lamun, itu kira lagi satu pecahan. Ayat Quran satu bukan maksudnya satu, dia ada pecah-pecah dalam tu. Pecahan-pecahan tu maksud saya, dia break. Maksudnya macam satu ayat 13 ni, dia gabungan daripada jumlah ini, jumlah hari, ayat ini, ayat kecil ini, dia merge. Itu sebab jangan pelik kalau ayat Quran tu dia panjang. Macam-macam terlalu kadang-kadang panjang, memanglah satu ayat 13 tu, tapi gabungan dia daripada klausa tu, klausa ni, frasa ni, dia bentuk satu. Kalau bincang sekali macam tu, macam mana nak nampak? Kan bila kita bincang sampai as-sufaha, itu adalah respon orang-orang kafir, baru kita nampak. Yang Allah tu dia start ayat yang seterusnya, maka nampaklah kewajarannya penggunaan inna. Sebab awal ayat yang seterusnya, yang mana dimulakan daripada Allah, jadi nampak rasional, relevan guna inna awal. Okey, baik. Baik, kemudian ada hum di sini, ya, ada hum di sini. Hum di sini, hum nama dia apa? Kena tahu nama dengan terjemahan. Beritahu kita, tuan-tuan, nama, ya, dengan terjemahan yang sesuai. Ya, hum maksudnya mereka, ya, kita dah biasa jumpa. Apa nama hum? Di sini ada dua tu kan, satu hum, lagi satu humu. Hum ni sebab dia attach, so dhamir muttasil, kan yang humu ni yang kita nampak, yang saya letakkan warna biru ni, ya. Jangan kata hum ini dengan humu ni nama dia sama, ada sikit beza, kan memanglah dua-dua tu sama mereka. Tapi apa jadi kalau kita tak bincang, nanti kita tak nampaklah konsep dhamir ni, tuan-tuan. Ya, dhamir yang melekat, dhamir yang tak melekat, ya. Ulang. Kalau saya boleh mengulang, tuan-tuan apatah lagi, kan. Mesti orang kata dah mula dah sibuk mengulang, cek ayat, ulang apa yang kita ada. Biar perkara tu kita bincang sikit ataupun lebih kepada tikrar ataupun takrar pengulangan, tapi bila repetisi tu kita lazimi, itu lebih baik. Macam kita bincang dah amanas sufaha'u, amanan nasu. Lepas ni tak ada masalah dah. Tak ada masalah macam mana? Jumpa fi'il kata akar, ya, jumpa fi'il kata akar, amanah, jumpa lepas dia nampak seketul isim, ujung dhammah, dah nampak dah apa relation dia, apa kaitan dia. Barulah kita nampak value perkataan. Baru kita nampak kesan makna ataupun pengaruh perkataan pada ayat. Baca, semua orang boleh baca. Terjemahan, semua orang boleh baca terjemahan. Tapi adakah setiap kali kita baca Quran, kita baca zikir, kita baca wirid, kita lihat terjemahan, tuan-tuan? Mustahil. Dalam solat kita, adakah kita baca
ataupun kita baca ayat, ya, surah-surah, baca surah Al-Fatihah, kita baca dengan terjemahan ataupun kita baca sambil lihat terjemahan. Tak, di situ kepentingan kita belajar bahasa. Akan biar nampak, ya, inna, anna, hum di sini warna biru, mutasil melekat. Yang humu ni apa? Humu ni apa maksudnya? Mereka, ya, mereka. Kenapa di sini kita kata, ya, kenapa di sini kita kata humu ni dhamir yang mana kita kata namanya lain sikit kan dengan hum warna biru ni. Kenapa? Yang hum ni logik lah, dia melekat dengan inna tu. Kita kata mutasil kan, yang ini, ya, mutasil yang bentuknya ini, ya, hum kan attach. Yang tempat-tempat kosong ni kiranya, yang tempat-tempat kosong ni kiranya akan dimasukkan apa-apa word lah yang sesuai kan, yang ada pada fokus kita tu, macam inna ke dan seumpamanya. Kan yang humu sekarang ni, seketul ni, dengan nampak perubahan dia, ya, perubahan dia daripada hum kepada humu, ya. Ini humu ni apa namanya? Dhamir juga tetapi cenderung kepada yang tak melekat. Apa nama dia? Munfasil. Munfasil, berpisah, tak melekat ini. Ya, yang ini. Munfasil, hum. Guna hum satu je, macam contoh ayat dalam surah Al-Baqarah kan, yang hujung, ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Humu akan itu satu. Ya, baik. Itu semua nampak. Tapi kenapa humu tu? Ya. Kenapa humu? Ini satu hum, lagi satu, ya. Ini hum, lagi satu humu. Kenapa mim dia di sini berubah? Kata ada bincang ustaz, dhamir ni, kata ganti nama ni, semua-semua ni kan, ya. Semua-semua ni ujungnya tak boleh berubah kan. Macam hum, dia tetap ujungnya baris mati macam ni kan. Sebab kita faham dhamir semua ni sifat utamanya mabni kan. Macam ka tadi, macam ma tadi, dia hujung tak berubah. Kalau macam hiya kan, hiya yang kita bulat ni, ya, hiya. Dia seorang perempuan. Mana ada hiu, hi, dia mesti hiya. Tapi ini macam nampak kontradik pula, nampak macam dhammah. Ya. Ini bukan maksud dhamir tu tak lagi kebal, tak lagi mabni, kebal. Tapi ini berubah sebab apa? Iltiqa as-sakinaini. Apa makna iltiqa as-sakinaini? Pertemuan dua baris mati. Kan yang mana? Tak nampak pun baris matinya. Ya, mim baris mati. As-sufaha ni kan, sin ni kan ada tasydid, sin tu kan ada sabdu. Ya kan, kita belajar kalau sin yang bersabdu, gabungan sin baris mati dengan sin, itu yang kata dua tu hum baris mati, sin baris mati. Bila dua baris mati bertemu, bahasa Arab perlu diharik. Harik as-sakina al-awwal. Gerakkan ataupun hidupkan baris mati yang pertama, yang mim ni. Macam mana kalau tak hidupkan nak bunyi? Ala innahum hum as-sufaha. Bukan bacaan yang fasihnya begitu. Maka sebab ada iltiqa'us sakinani, pertemuan dua baris mati, mim baris mati dengan as-sufa awal baris mati, sebab sin itu sabdu ada baris mati, maka hidupkan baris mati yang pertama pada mim dengan dhammah. Dia tak hidupkan dengan atas ke huma, tak hidupkan dengan humi ke, dia dengan dhammah. Ya, dia dengan dhammah. Macam tadi yang kita katalah, ya, tadi kita ada sebut contohnya dalam yang pernah kita bincang pada muhadarah yang sebelum, memang perubahannya begitu. Memang bentuknya tetap fix begitu. Kalau jumpa hum, ada isu hum itu, pertemuan dua baris mati, akan dihidupkan baris mati pertama pada mim, iaitu dengan dhammah, itu memang tetap. Memang tetap. Dia tak ubah kepada atas, huma, humi. Kaedahnya begitu, dan itu bukan maksud humu ni, ya, bukan maksud humu ni yang mabni,
dia tidak lagi mabni, ini mabni kebal, tapi dia berubah darurah. Ada pada dalam konteks ada dalam konteks darurah. Maksudnya perlu, ada keperluan ubah. Ubahlah begitu. Asalnya humu akan begitu. Kalau ikut qiraat Hafs bin Asim lah. Maksudnya itu illah ataupun syarah untuk kalimah. Ya. Cuma yang pasti humu ni maknanya apa? Mereka ni siapa? Tadi ustaz kata respon orang kafir tu dah tutup sampai as-sufaha. Mereka kata orang-orang beriman tu umpama orang-orang yang dungu as-sufaha. Allah jelaskan, Allah, ya, ingatlah, ya, innaum, sesungguhnya. Nampak? Dah sebut sesungguhnya. 2 kali pengulangan dhamir, satu guna dhamir yang mutasil lekat humu, diulang kali yang kedua satu hum lekat dengan inna, yang kedua diulang lagi humu, yang mana kedua-dua itu refer kepada entiti yang sama, iaitu orang-orang kafir. Maknanya apa? Dahlah guna inna, ya. Sudahlah guna inna. Yang mana kita kata penegasan sesungguhnya. Diulang lagi dhamir tu lagi memberikan makna yang kuat. Kan? Ini penegasannya. Ingatlah ataupun ketahuilah sesungguhnya, ya, mereka golongan yang kafir yang menuduh orang-orang beriman itu mereka. Begitu. Baik. Tapi kita tadi ada terjemahan tambahan. Apa kita akan bincang. Baik. Jadi humu ni tadi kita kata macam contoh ni tadilah kan yang saya nak tunjuk, ya. Macam mana tadi ustaz kata ada perubahan sama pula kan. Okey, hum dhamir munfasil kita nampak, dhamir yang tak melekat macam contoh ayat 5 sekarang yang kita bariskan. Kalau jumpa 2 baris mati, maka mim yang pertama tu perlu hidupkan dengan baris depan. Ya, contoh ni sekarang, nampak tak? Yang kita bincang sebelum ni. Kan ini hum, dhamir munfasil, jumpa al-muflihun. Ada 2 baris mati ni. Maka isu iltiqa' sakinaini, nampak tak ditukarkan apa? Lazimnya kaedah macam tu. Mesti kena hidupkan mim yang pertama di awal. Mesti perlu hidupkan baris mati pertama awal pada mim dengan baris depan. Dia tak boleh baris lain. Huma, humi, kaedah. Kita ikutlah. Kan kalau qiraat yang Hafs bin Asim ni punya qawaid ataupun punya syarah begitu, kan. Baik. Jadi itu yang dapat kita nampak. Ya, hari ini bincang tentang kenal mudhari', kenal kata akar, faham fi'il punya bentuk, faham fa'il pelaku, pelaku marfu', maksud haraf istiftah, beza inna dengan anna, juga konsep dhamir muttasil, melekat innahum, dhamir munfasil, iltiqa' sakinaini, itu perlu ambil perincian. Baik. Tadi kita kata, ya, tadi rasanya ada ustaz kata ada nak dibincang. Ni ada satu kita pernah bincang. Ingat tak? Kita katakan, ya, ada 3 lagi yang saya nak bincang. Habis sampai ayat 13 cukuplah. Ya. Baik. Apa tadi yang kita nak kata pada tuan-tuan? Baik. Kalau jumpa dhamir, ya, ya, dhamir munfasil, apa maksud dhamir munfasil? Pronouns ataupun kata ganti nama yang tak melekat ataupun guna satu-satu, wahid, humu macam tu kan. Nahnu. Nahnu. Apa makna nahnu? Kami. Ya, dhamir munfasil. Kalau jumpa lepasnya, ya, ada isim, ada alif lam. Jadi apa? Kita pernah kongsi manfaat ni ataupun kaedahnya. Ya. Kalau jumpa dhamir munfasil, kata ganti nama yang tak melekat, wahid, humu kan, contohnya humu satu, mereka, dan lepasnya tu ada isim.
tak kira isim tu faham ke tak faham, tapi ada alif lam, dia ada dua yang kita kena faham, tuan-tuan. Satu apa? Satu, ya. Satu, dhamir tu mesti ada apa? Dhamir tu mesti ada lah, ya. Contoh engkaulah, uh, kamilah, ya. Dialah, akulah, dia mesti ada lah. Jumpa dhamir tapi nak kena kenal dhamir lah. Kalau tak, kita akan ma'assalamah, kita akan blank nanti. Tuan-tuan kena nampak dhamir ni, ya. Dhamir ni kena orang kata ulang-ulang sambil-sambil tu kan, sebelum orang kata kalau tuan-tuan free tu tengok je kan. Okey. Tengok tu kita tunjukkan nanti tu, okey. Lepas tu kita pun nampak okey ni dhamir, lepasnya ini isim, ada alif lam. Ni pernah diberitahu ni. Dhamir tu kalau terjemahan dia kami ke apa, aku ke dan sebagainya, tambahkanlah. Ya, kamilah, engkaulah, merekalah. Nanti kita tunjuk beberapa contoh. Kemudian ada makna apa? Ini saya dapat manfaat masa belajar Jordan dulu. Kami kalau pelajar bahasa ada ambil belajar poem, belajar puisi Arab zaman dulu sampai contemporary, tuan-tuan ya. Lecturer tu cerita kalau nature bahasa Arab, apatah lagi bahasa Al-Quran, bentuknya begitu. Kalau jumpa dhamir yang mana ada lepasnya itu isim yang ada alif lam, dia ada makna khusus, dia ada makna macam untuk specialize something, untuk nak mengkhususkan sesuatu. Kan? Maksudnya kita boleh faham ya. Di sini sebenarnya humu ini, ya, humu itu dikhususkan dengan as-sufaha. Nampak tak? Maksudnya humu ni, apa maksud humu? Mereka ni siapa? Golongan yang kafir tu. Golongan yang kafir yang mana mendakwa orang-orang beriman tu golongan yang dungu. Allah jelaskan. Ya, Allah, ya, ingatlah, ketahuilah, ya, innahum, sesungguhnya mereka, ya, sesungguhnya mereka humu. Baik. Jadi di sini, ya, di sini yang perlu untuk kita tahu, innahum ni sesungguhnya mereka ada humu. Baik. Dan kita nampak lepasnya ada as-sufaha. Maksudnya kita boleh nampaklah, oh, ini humu dhamir munfasil, dhamir yang tak melekat, lepasnya isim. Isim tu ada alif lam lagi pula. Mesti ada lah ni. Maksudnya humu ni nak terjemah apa? Mereka jualah, ataupun mereka itulah, ataupun merekalah. Nanti cuba lihat pada terjemahan. Memang kaedahnya macam tu. Kenapa? Sebab ada makna taksis. Taksis. Tuan-tuan, ada makna taksis tu bermaksud mengkhususkan sesuatu. Ya? Maksudnya gaya bahasa ni, adakah kita boleh faham daripada terjemahan? Adakah gaya bahasa macam ni ataupun kita katakan manfaat daripada fenomena ayat Quran bila mana setiap kali guna dhamir yang tak melekat, satu, lepas ni isim, ada alif lam, dhamir tu kena adalah, ataupun jualah, ataupun itulah, ada khususkan dhamir tu, entiti dhamir tu dengan isimnya. Ada khususkan, contoh sekarang kan humu, ya, dhamir yang mana munfasil lepasnya ada isim alif lam. Maknanya bertepatan dengan pendekatan yang kita ketengahkan. Maknanya humu di sini ada terjemahan, ya, ada terjemahan mereka itulah, ataupun merekalah. Dalam erti kata lain juga, bila dhamir yang munfasil itu, dhamir yang satu-satu yang berpisah tu tak melekat, lepas ni isim ada alif lam, ada makna taksis, khusus. Maksudnya entiti. Apa golongan yang dimasukkan, entiti yang dimasukkan daripada kata ganti nama humu tu,
itu ada dikhususkan dengan as-sufaha, dengan sifat as-sufaha, dengan makna isim selepasnya. Nampak tak? Di sini maksudnya apa? Maksudnya as-sufaha ni kita faham apa makna as-sufaha? Golongan-golongan ataupun orang-orang jamak taksir yang bodoh, yang dungu itu sebenarnya sifat bodoh tu ataupun sifat dungu tu ya Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada orang-orang yang kafir. Humu ni. Itu kesan daripada penggunaan dhamir munfasil yang tak melekat satu kalimah lepasnya ada datang isim alif lam. Macam itulah kebanyakan bentuk ayat-ayat Quran kalau ada fenomena macam tu. Maknanya kita boleh fahamlah bukan orang beriman tu yang as-sufaha, ya. Bukanlah orang beriman tu yang as-sufaha, golongan yang bodoh, yang dungu. Allah kata siapa sebenarnya? Yang sebenarnya ala innahum humus sufaha. Ya, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu, mereka itulah, orang-orang kafir itulah yang sebenarnya yang dalam kalangan golongan yang bodoh, golongan yang dungu. Itu. Jadi terjemahan ada nampak sebegitu. Kalau saya tak pastilah terjemahan yang pada kita ni ada tak, boleh cek. Tapi pada saya ni rasanya memang kaedahnya sama sebab kita pernah share dengan tuan-tuan kan isim dhamir munfasil lepas ni isim alif lam itu terjemahan kesan makna yang ada. Dhamirnya adalah, itulah, ada ciri taksis. Entiti dhamir tu dikhususkan dengan sifat isim tu ataupun dikhususkan dengan makna kata nama tu. Itu sebenarnya kekuatan bentuk ayat macam tu. Yang mana mustahil kita boleh dapat daripada terjemahan macam tu je. Kalau kita belajar, kita lebih nampak kan bentuk macam tu. Baik, saya tunjuk di sini ya. Kod lah, tak pastilah ada ke tidak kan. Tapi rasanya itulah nature dia. Ya, okay? Ya, nampak tak kat sini? Kita cerita sebab benda tu ada. Ya, sesungguhnya ya, mereka. Tapi terjemahan dia terjemah satu je lah kan. Ustaz ni ada dua ya. Mereka, humu, mereka itulah, mereka lah. Tapi terjemahan sebab nampak macam ada more repeat, nampak macam tak idiomatik kan, dia terjemah satu. Tapi yang wajib ada apa? Adanya imbuhan lah. Melayu ni kalau lah ni, engkau lah, akulah. Bukankah kita khususkannya? Saya, akulah yang membantu semua ini. Kita khususkan, maksudnya pelakuan membantu tu kita, untuk kita yang lakukan, bukan yang lain. Macam tu. Itu sebab yang saya gariskan ni humus sufaha, ada humu, ada alif lam, merekanya ada lah. Kita cerita sebab benda tu ada, kalau tak ada apa point cerita? Kan pergi mana-mana ayat macam itulah yang tuan-tuan akan nampak. Formula ni kita pernah bincang. Ya, bentuk perkataan tu. Perhati pada ayat, kita akan nampak macam-macam lagi lah ya. Dia biasa kat ujung-ujung biasanya. Tuan-tuan yang kita boleh nampak biasa pada hujung-hujung kan, pada apa? Pada hujung-hujung ayat biasanya memang begitu ketara lah nampak. Ya, yang boleh kita bincang. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang terjemahan tak begitu meraihkan fungsi ataupun unsur taksis tu kan yang ada. Baik. Okey, tak apa, nanti kalau ada lagi kita boleh tunjuk. Yang sebelum ni pun kita dah pernah bincangkan benda tu ataupun aspek tu. Jadi nanti kalau ada lagi kita boleh kongsi. Saya biarkan dululah ya, sebab nak cuba habiskan yang seterusnya. Ada sikit lagi ni. Baik. Cuma kalau kita tanya kenapa as-sufaha'u?
Apa jawapan? Kan apa jawapan kenapa as-sufaha'u? Dia pun nampak lah. Tadi ada bincang as-sufaha'u ni kalau mufradnya tunggalnya safi, seorang yang dungu, seorang yang bodoh. Jamak taksirnya sufaha. Sufaha. Pattern dia fu'ala, dia punya wazan kalimah fu'ala, ya. Fudala, kurama, sufaha, pattern ataupun wazan kalimah yang membentuk perkataan sufaha. Kenapa dhammah? Jangan lupa satu perkara lagi. Apanya tu? Kalau humus sufaha ni kita habiskan terus sikit lagi, ya. Humus sufaha tu, humus sufaha kalau kita buat ayat lengkap dah, ya. Mereka lah, iaitu orang-orang kafir itulah golongan yang bodoh. Maksudnya sifat bodoh tu, sifat dungu dikhususkan kepada orang-orang kafir. Itu makna dia, value kalimah tu. Baik. Macam mana nak faham kenapa as-sufaha? Ini tak bolehlah kita kata, tuan-tuan ustaz, as-sufaha warna biru ni sekarang ataupun warna kelabu ni, kita kata fa'il juga kot, pelaku juga kot. Kan sebab tadi as-sufaha warna biru ni pelaku. Boleh. Tapi kan pelaku. Fa'il ada kalau ada fi'ilnya. Satu fa'il, satulah fi'ilnya. As-sufaha warna biru ni fa'il untuk pelaku untuk beriman. Yang as-sufaha warna biru ni, as-sufaha warna kelabu ni, manalah logik kita kata fa'il kan? Kalau fa'il mesti ada fi'il. Mana fi'il sebelumnya? Ala innahum humuni isim haraf. Tak ada pun. Maksudnya ada benda lain. Ada benda lain, ada aspek lain yang mempengaruhi sampai as-sufaha ni dhammah. Itu maksudnya. Apa elemen dia? Apa yang pengaruhkan? Kita pun cek. Ustaz kata yang dhammah tu kita ingat marfu' kan? Marfu'. Cek pada rujukan. Dia pun lihat pada page 12 12. Ini marfu' kan? Marfu'. Ya? Marfu'. Maksudnya yang menyebabkan as-sufa warna kelabu ni, kalimah kedua ini, as-sufa ini yang dhammah, mesti sama ada kita kata, ya, mesti sama ada kalimahnya kita kata fa'il ke, naibul fa'il ke, khabar ke, yang salah satu daripada enam ni, ya. Yang mana mesti dia dapat agakkan. Kena faham tadi pola. Kita kata humu sampai as-sufaha ni, humu sampai as-sufaha, ya, humu sampai as-sufaha itu adalah sebenarnya, ya, humu sampai as-sufaha adalah sebenarnya apa nama polanya, pola ayatnya. Start dengan humu. Start dengan humu, start dengan isim. Apa nama pola? Ada jumlah fi'liyah, ada syibih jumlah, ya, pada kita punya nota ni. Cuba lihat, ya, ada kita letak pada rumus kan, yang pernah kita bincang sebelum ni kan. Baik. Maka ayat ni start dengan humu. Sebab humus sufaha jumlah mufidah, ayat boleh berdiri sendiri. Ayat mula dengan isim humu, istilahnya apa? Jumlah ayat yang ismiyah. Bila jumlah ismiyah, kena cari apa? Biasa saya je kan kongsi. Nak cuba apa orang kata, nak pula tuan-tuan cuba fikir-fikirkan apa sebab dia kan, ataupun bila jumlah ismiyah kita kena cari dia punya mubtada'nya kan, mubtada'nya, ya, subjeknya dengan khabarnya, ya, predicate-nya, macam itulah, ya. Ini ada kita terang pada ini, ya. Jumlah ismiyah ayat yang dimulakan dengan isim, ya, isim ma'rifah, isim lah. Maksudnya humus sufaha ni, ya, humus sufaha jumlah ismiyah. Baik. Jadi apa formula ataupun apa tips nak kenal mubtada dengan khabar ni? Kita pernah bincang. Dua-dua bunyinya adalah
Ya, hujungnya u dengan u. Itu cara yang termudahlah nak faham bila ayat jumlah ismiyah ada dua. Ada subjeknya, mubtada'nya, fokusnya. Ada khabarnya, predikat cerita dia. Ya, baik. Jadi mana mubtada'nya agak-agak, mana subjeknya biasa kita bincang, boleh refer pada nombor 19 ni kan. Ya, maksudnya apa? Yang mulakan. Yang mana? Ayat humu as-sufaha. Mana yang mula? Humu, ya, humu yang ini, humu. Ya, humu. Baik. Mereka orang-orang kafir, ya, mereka orang-orang kafir itulah apa ceritanya? Apa khabarnya? Adalah as-sufaha'u. Kan kita faham, ya, kan kita faham mubtada khabar mesti saling bersebelahan. Jadi dapat tak jawapan kenapa as-sufaha'u ini yang warna kelabu tu dhammah lagi, bukan fa'il. Tadi pertama as-sufaha'u warna biru tu fa'il. Ini sebab khabar pula yang tadi ustaz ceritakan. Ada isu tentang ada dhamir yang single, ada isim alif lam, dhamir tu adalah lah, dhamir tu dikhususkan kepada sifat as-sufaha, bodoh tu lah, dia ada kaitan. Ya, jadi as-sufaha warna kelabu ni kenapa dhammah? Sebab khabar kena marfu' dhammah. Itu yang tadi kita kata. Tadi saya disebutkan yang as-sufaha'u itu marfu' dhammah, as-sufaha'u dhammah. Mesti dia dhammah salah satu daripada 6 ni kan, yang mana ya, melibatkan 6 ni. Macam tu. Itu cara dia. Ya. Baik. Akhir, ya, ini sikit lagi lah saya sambil tukan. Walakin ni, apa makna walakin? Walakin ni haraf istidrak. Ya. Dalam buku disebut untuk ta'qibil kalam li rafa' ma wurida ataupun ma qala as-sabiq. Maksudnya dia ada unsur penyimpangan, ada unsur istidrak lah. Tapi itu kemudian kita boleh bincang. Cuma walakin ni maksudnya apa maksud walakin? Tetapi, ya, tetapi. Nak tanya, ya'lamuna ni akhir, ya, akhir. Akhir. Ya'lamuna ni apa kelas kata? Tuan-tuan bantu kita nak habis ni. Kan, okey, ya'lamuna. Ada anita hujung, ya, ada anita hujung. Mudhari' ada waw nun hujung tambahan. Okey. Bila pattern ya waw nun. Ya waw nun. Apa dhamir dalam? Cek modul, cek nota. Ya'maluna mudhari' ada dhamir apa? Mereka hum. Ya, mereka hum ini. Ya, saya tunjukkan reka ringkas je lah. Ini, ya. Ini, ya, ni, hum, ya. Okey. Baik. Mereka ni siapa? Mereka ni ya'lamuna ni samalah dengan hum, ya, hum dalam ya'lamuna tu samalah dengan hum tadi dua ayat yang warna biru ni, sama dengan humu ni. Siapa? Orang-orang kafir. Allah kata orang-orang kafir tu mereka itulah yang sebenarnya golongan yang dungu, as-sufaha. Walakin tetapi ya'lamuna mereka dot tu terjemah la ni lah. Ya? Ya'lamuna. Ya'lamuna ni ada tak perkataan yang hampir dengan cakap dalam bahasa Melayu perkataannya? Nak faham? Buangkan tambahan. Mana huruf tambahan fi'il mudhari' ya'lamuna ni? Nampak ada ya kan? Ya ni kan yang ada timbul ni pada nota ni, apa huruf timbul itu tambahan, ya. Buangkan ya, ya. Ambil yang ini, ya, buangkan ya
buangkan waw nun. Nampak apa? Ah, alam satu. Lagi satu apa? Ilmu. Ilmu. Apa maksud ilmu, tuan-tuan? Tahu, ya? Tahu. Tapi Allah kata apa ni? Mereka ni tahu ke apa sebenarnya? Kan. Tetapi, ya, walakin, tetapi terjemahan ya'lamuna tu mereka, ya, dalamnya ada mereka dot 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 mengetahui, ya'lamuna. La ni la apa? Kita pernah share kan. La apa tu? Okey, lihat di sinilah. Nak pilih yang mana, tuan-tuan? Okey. Saya tunjukkan ya. La mana? La yang nafi tidak ke? La yang jangan ke? La yang nafi lil jins. Tiada satu pun, tak ada langsung, tak ada sebarang. La apa ni? Nak faham la tu kita bincang macam mana? Tak perlu faham, tak perlu lihat apa? Perlu lihat apa jenis perkataan yang datang lepas la itu. Apa jenis kalimah yang datang lepas la itu. Ya'lamuna ni fi'il apa tadi? Fi'il yang mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Maksudnya dia bukanlah nafi lil jins. Ya, dia bukannya terjemahannya macam ni. Bukan. Sebab kalau la nafi lil jins, dia isim. Isim lepasnya. Ya, sama ada tidak ataupun jangan. Yang mana? Kan kita akan kata yang bentuknya macam mana? Ya'lamuna ni maksudnya dia mudhari' yang fi'il mudhari'. Yang normal ke ataupun majzum ni maksudnya tak normal. Kan. Kita akan kata ya'lamuna ni mudhari' yang normal lah, yang biasa, tak ada buang apa-apa. Kadang-kadang mudhari' kita perasan ada buang nun lah kan. Ada kadang-kadang mudhari' ujungnya baris mati ya. Contohnya ya. Alam ya'lam. Ada ayat Quran kan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam. Nampak? Takkan nak kata ya'lamuna ni mudhari' yang bukan normal. Ya'lamuna ni ilmu, cakap Melayu, tahu, mudhari' yang biasa. Jadi bila mudhari' biasa, mudhari' normal, la-nya la apa? Tidak, haruf nafi. La haruf nafi yang warna kelabu ni tidak. Ya? Itu sebab tadi kita jelaskan apa? Nak faham la, lihat kepada apa kelas kata lepas la itu. Mudhari' normal, tak normal, isim, la-nya tidak. Jadi pada terjemahan pun dia tunjukkan begitulah. Ya? Tidak. Tahu. Ini rasanya kan kalau ibu-ibu ayah-ayah cuba, memang dah boleh itu sikit-sikit. Ya, la, ya? Tidak, ya? Sebab tidak, ya? Mudhari' normal. Ya? Ya'lamuna mudhari' normal, tak ada buang apa-apa. Itu memang asal macam tu ataupun tak ada efek apa, memang dia begitu. Kan. Ya, jadi terjemahan pun kita nampak ya, sepadan dengan apa yang kita belajar, tetapi mereka tidak tahu. Maksudnya apa ayat 13 kita simpulkan? Ayat 13 iaitu ya, ayat 13 ini dikatakan ya, sebenarnya dikatakan kepada orang-orang kafir yang munafik, kalian sebagaimana para sahabat ataupun orang-orang yang telah beriman, iaitu dalam kalangan para sahabat telah beriman, ya, iaitu beriman dengan hati, al-qalb, lisan, wal jawarih, dan anggota tubuh. Ya, mereka pun, orang kafir pun berdebat ataupun berkata, ya, anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami ni ya beriman, ya, perlu beriman ataupun akan beriman seperti
berimannya golongan-golongan yang dungu, golongan-golongan yang lemah akalnya, yang lemah pemikirannya, sehingga kami nanti sama seperti Tuhan. Itu cakap orang kafir, Allah rakamkan. Maka Allah pun menjelaskan, ala, ya, ketahuilah. Ya, Allah pun menjawab, ala, ketahuilah. Ya, ingatlah. Innahum humus sufaha. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itulah yang golongan yang bodoh ataupun golongan yang dungu, yang hanya kebodohan itu melekat kepada mereka. Ada pada mereka sentiasa. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak, ya, menyedari. Mereka tidak mengetahui. Orang kafir tu dungu tetapi mereka tidak mengetahui bahawa apa yang ada pada mereka itu adalah kesesatan. Mereka merasakan mereka benar. Orang kafir merasakan mereka benar. Muslihun, ya, berbuat kebaikan, tetapi mereka itu tidak menyedarinya, la yash'uruna, dan mereka itu tidak mengetahuinya, la ya'lamuna. Baik, minggu depan kita sambung lagi. Cukup untuk setakat itu. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Aqulu qawli hadza fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ta'ala minggu hadapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.